Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 282. Apabila Allah memperingatkan kita akan kembali kepada Allah. 281 adalah termasuk satu ayat yang dianggap sebagai ayat yang terakhir diturunkan. Kalau hukum akhir diturunkan adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Peliharalah kamu pada hari itu. Tadi jawab soalan. Okey dah. Jadi
biasa perkara yang orang terlupa untuk beringat pada hari kematian adalah bab hutang. Bab hutang. Kenapa bab ingat mati dibuat tajuk hutang? Sebab manusia boleh dikatakan buat siap semua persiapan, kecuali kebanyakan mereka silap tajuk hutang. Hutang yang tidak dijelaskan, maka sangkutlah dekat akhirat itu. Jadi untuk elak sangkutnya hutang ke akhirat esok, sebab itulah disunatkan tulis. Walaupun hukum tulis itu sunat, tapi kalau lupa kerana kita tulis, kena azab. Kena azab. Kalau orang tanya kita, banyak mana yang disunatkan tulis? Iaitu sebanyak, kalau dia lupa, kita merungut. Mana kalau 10 sen orang lupa, kita merungut. 10 sen pun kena tulis. Kalau 10 sen. Jadi, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, salah satu yang ditutup oleh wahyu Allah untuk dihidupkan ialah menulis hutang. Apabila tadayantum, kamu berhutang, bidaini, dengan satu hutang. Kamu berhutang dengan satu hutang, biasa hutang ni orang yang dihutang bertanya, bila mau nak hutang? Tempoh berapa? Setahun. Sebab kita nak guna agak duit tu kan? Dia kena jelas berapa tahun target nak bayar ni. 2 tahun kata. Setahun. Jadi dengan tu dia setahun. Mana kita tulis jumlah hutang tu dan tempoh akan dibayar. Tempoh start nak bayar bila? Setahun daripada sekarang. Mana habis tahun start nak bayar. Betul tak? Kalau 6 bulan, 6 bulan. Kalau setahun, setahun lah. Maka hendaklah kamu tulis faktubu jumlah hutang tersebut. Maka hendaklah menulis di antara kamu katibun, seorang penulis yang adil. Seorang penulis yang adil. Wala ya'ba, dan janganlah enggan siapa dia? Penulis. Untuk menulis seperti yang Allah ajarkan kepadanya. Untuk menulis seperti yang Allah ajarkannya.
Dan janganlah enggan. Siapa enggan? Penulis. Penulis hutang. Dari menulis hutang kama 'allamahullah, sebagaimana yang Allah ajarkannya. Dan hendaklah ia menulis dan membaca semula apa yang ditulis. Jadi yublil ni imla. Imla ni tulis, lepas tu baca semula. Hendaklah menulis dan membaca semula dan membaca semula orang yang ke atasnya hak. Orang yang ke atasnya hak. Itu orang yang berhutang. Orang yang hutang, biasanya orang hutang ni kena baca. Nak beringat dia kena bayar. Dan hendaklah dia takut kepada Allah, yakni Tuhannya. Waliyattaqillaha rabbahu. Jadi siapa yang perlu takut? Orang yang dihutang ke orang yang berhutang? Orang yang berhutang, biasa je nak kianat orang berhutang. Jadi dia kena baca, dia kena takut ke Tuhan, yakni Tuhannya. Takut kepada Allah, yakni Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi darinya sesuatu. Wala yabkhas minhu syai'an. Maka jika orang yang ke atasnya hak untuk membaca, yakni orang yang berhutang, orang yang berhutang, sebab orang yang dihutang ni tak berhak baca. Sebab bukan dia ni baca hutang. Yang kena baca ni orang yang kena ingat. Siapa dia? Orang yang patut ingat. Orang hutang ni memang dia ingatlah barang dia. Hak kena ingat ni orang yang kalau tak ingat membahayakan dia. Siapa yang bahaya bila dah berhutang? Yang bahaya tu orang yang berhutang. Orang yang kena hutang tak bayar mana? Dia tak masuk neraka. Kalau dia terlupa pun, orang hutang ke dia terlupa. Dia terlupa. Bukan dia yang berhutang. Orang hutang ke dia terlupa, contoh. Tak masuk neraka. Semua hak berlakunya barangkali kan jarang lagu tu kan, jarang lah. Mana hak barangkali pun jarang juga. Sebab apa? Sebab kita hutang, orang hutang kita 2,000, kita mau naik 2,100. Kecuali kalau orang yang mengamalkan sendiri buat tu lain lah. Tapi biasanya orang hutang ni dia nak 200 tu, dah 200 lah. Nak buat tambah 210 ke 220 tak? Yang biasanya dia tak dapat lah betul biasanya. Dia kata maka jika orang yang ke atasnya hak safihan, lemah akal,
Atau lemah, atau lemah, atau lemah, atau tak boleh nak baca, tak boleh nak baca. La yastati'u an yumilla, tak boleh nak baca. Imla ni baca. Maka hendaklah dibaca oleh walinya dengan adil. Wali ini orang yang duduk bawah atas dia. Bil adli, dengan adil. Hendaklah dibaca jumlah hutang itu, tulisan tentang hutang itu oleh walinya bil adli, dengan adil. Wastashhidu, dan hendaklah diminta persaksian dengan dua saksi. Dengan dua saksi dari lelaki kamu, dari lelaki kamu. Dari lelaki kamu. Tapi kalau tak ada dua lelaki, diganti dengan seorang lelaki campur dua orang perempuan. Seorang lelaki pun dah memadai, tapi dicampur dengan dua orang perempuan. Jadi tiga. Hikmah dia, kenapa dua orang perempuan tak seorang perempuan? Sebab orang perempuan ni kadang-kadang dipengaruhi oleh emosi, tidak boleh tegas. Dua orang perempuan ni gagah sikit. Wallahualam, ni antara mungkin hikmah dia. Seorang lelaki campur dua orang perempuan tu. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tak ada dua orang lelaki, maka diganti dengan seorang lelaki tak pada, tapi bersama dua orang perempuan. Wa mra'atan, wa mra'atan, dari dua orang perempuan yang kamu sukai, yang kamu sukai, dari
dari saksi-saksi, agar jika tadillah ni keliru, silap baca. Ihdahuma, salah seorang daripadanya. Ini dia itu mana ni? Seorang keliru, seorang lagi boleh memperingatkan. Fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka dapat diperingatkan oleh seorang lagi yang lain. Seorang lagi yang lain. Seorang lagi yang lain. Seorang lagi yang lain. Dah. Dan janganlah para saksi wala ya'bas syuhada, dan janganlah saksi enggan untuk hadir menjadi saksi apabila dipanggil. Idza ma du'u, apabila dipanggil untuk jadi saksi. Wala tasamu, janganlah kamu merasa jemu. Janganlah kamu merasa jemu untuk menulisnya. Antak tubuh, kecil ke dia atau besar ke dia, kecil ke dia atau besar ke dia, kecil ke dia atau besar ke dia, sampai waktu yang telah ditetapkan. Sampai waktu yang telah ditetapkan. Yang demikian itu adalah lebih adil. Yang demikian itu adalah lebih adil inda Allah, di sisi Allah. Dan lebih menguatkan wa aqwam, bagi menjadi saksi. Dan lebih menguatkan bagi yang menjadi saksi. Dan lebih dekat kepada nak elakkan berlakunya keraguan dari kamu. Allah tartabu, agar jangan kamu ragu. Nak elak daripada ragu ni, bila ada tulisan tak ada salah ragu, pasti. Asal terlupa ni Allah angkat pen, kerana tidak dikira hukum. Kecuali lupa dalam kata hutang, Allah kira azab, ada azab tu ada.
kan? Makna lupa-lupa ni terangkat qalam. Kan ada 3 perkara yang terangkat qalam. Lupa, belum balik, salah lagi apa? Lupa, belum balik, salah lagi apa? Gila kan? Ya, kena tengok semula. Mana kalau 3 perkara ni, mana terangkat qalam, mana tak dikira kemaafan berlaku. Kecuali lupa konteks hutang. Sebab Allah suruh tulis, kita tak tulis ya? Kalau kita sebab lupa konteks hutang tu melibatkan orang lain. Kalau konteks Allah Ta'ala ni Allah maafkan. Lupa konteks Allah. Bila melibatkan orang lain, kepayahan orang lain, kesalahan orang lain, maka tiada kemaafan. Allah tartabu, agar kamu tidak ragu. Kadang-kadang kes hutang ni tak jadi masalah ialah kita bayar tak. Kerana tak tulis, kita bayar dah pada orang lain, bukan pada orang tu. Kes tak tulis, kita ingat kita bayar dah pada orang tu. Orang kata mana bayar, kita bayar dah, mu tak ingat. Padahal kita bayar dah tu hutang lain, orang lain. Kita lupa hak tu hanya kita hutang benar. Kita hak tu kita bayar, kita ingat bayar dah ni. Padahal hak lek tu lek kita tak bayar kata. Illa melainkan penjualan atau perdagangan antakuna tijaratan hadirah, secara tunai. Hutang secara tunai, perdagangan secara tunai, bukan hutang. Yang kamu jalankan sesama kamu. Tudirunaha bainakum. Tudirunaha yang kamu jalankan bainakum, sesama kamu. Maka falaisa alaikum junahun, maka tidak salah bagi kamu dengan tidak menulisnya. Allah taktubuha, dengan tidak menulisnya. Apa? Apa dia? Pinjam barang tak hantar. Ha? Sama juga kalau lupa ya. Nanti kita tak ada dia lagi, tak ada dengar lagi bab-bab betul sunat menulis pinjam atau pinjam barang. Kalau buat duit lah, buat duit. Nanti bertanya orang yang berhak yang boleh jawab. Ada tak wani nak jawab. Semua konten ni kita faham laku ni duit. Maulana orang tu duit. Bila tajuk barang ni kan, memang berhak kembalikan. Cuma kita tak tahu dan sudut nak kata bawa tajuk apa. Tajuk ni ke? Dia bawa section mana? Section ni ke? Tajuk ni ke?
barangkali ada tanggungjawab benda tu tapi buat tajuk lain ataupun makna sikit sunat tulis juga ke, nak menetapkan sunat tulis juga tu perlu ada wahyu. Tak wani kita nak buat kesimpulan. Cuma dia umat kaitan tu betul dah kan. Mungkin kita tak wani nak kaitkan, nak kiaskan hutang buat duit ni dengan barang ni tak wani. Nanti kita tengok nanti tu. Nanti kita tengok berbahasa bawah. Dan persaksilah jika kamu persaksilah jika kamu berjual beli. Wa ashiru idza tabaya'tu. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli. Wala yudarra katibun, dan janganlah saling menyulitkan. Janganlah disulitkan penulis. You are ni di. Janganlah disulitkan. Mana biasanya penulis ni diganggu oleh orang yang berhutang. Bila buat kepentingan ni, hak jadi orang yang mustahak untuk jadi saksi. Penulis ni sebagai saksi kan, jurutulis ni kadang-kadang diganggu. Siapa? Atas kepentingan satu pihak. Jadi kata jangan dimudaratkan penulis dan jangan pula kepada saksi. Wala syahid. Mana nak saksi satu hal juga ni. Bebanan juga, taklif. Nak jadi apa tu? Penulis pun satu bebanan juga. Jadi jangan mengganggu gugat orang yang korban dah. Makna pengorbanan ni. Wa in taf'alu, dan jika kamu melakukannya, fa innahu fusuqun bikum. Semuanya itu untuk kepastikan bagi kamu. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan takwa dan jaga hukum itu, Allah akan ajar kamu tentang agama. Allah akan ajar kamu tentang yang kamu menguntungkan kamu bila kamu faham. Allah akan ajar kamu untuk melaksanakan, untuk jaga hukum kan. Jadi Allah ajar kita supaya kita ni dapat jaga hukum. Bila kita takut ke Tuhan, kita nak jaga hukum, Allah tolong kita. Wallahu, dan Allah itu bikulli syai'in alimun, dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Ini dekat ni yang kita boleh. Sebab tanggung hutang ni berat sikit. Balik pada asal.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan suatu hutang sampai tempoh yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah menulis di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil. Jadi dengan adil ini maknanya dengan benar. Dengan adil ini maknanya dengan benar. Maksudnya hendaknya yang menuliskannya adalah orang yang amanah, terpercaya, lagi teliti. Dan janganlah enggan penulis untuk menulis sebagaimana Allah mengajarnya. Yakni apa? Yakni mengajarkan tulisan kepadanya. Tulisannya Allah ajar. Allah ajar kita. Oleh kerana itu dia kata janganlah bakhil dalam konteks nak tulis. Pelik tulis. Pelik untuk apa tu? Untuk menyedekah kemahiran menulis. Ibarat kita tolong-tolong tulis. Maka hendaklah menulis dan membacanya. Apa dia? Ini baca balik. Imla. Kalau orang ngaji sekolah kamu boleh imla ni, baca imla ni kan. Oh, start baca contoh. Sayyaratun. Tulis. Kita tulis. Kaji imla tulis. Tulis baik. Cikgu sebut kita tulis sayyaratun. Tengok macam salah. Salah. Jadi yang baca guru, yang tulis adalah murid. Itu imla dia panggil. Hak ni yang tulis orang yang diupahkan tulis. Tapi yang baca siapa dia? Orang yang berhutang. Jadi imla ni baca semula apa yang ditulis. Maksud imla, baca semula apa yang ditulis itu masuk imla. Jadi wal yumlil ladzi alaihi, orang yang ke atasnya hak ni lah orang yang berhutang. Tidak, orang yang berhutang. Lepas tu, dan hendaklah ia takut kepada Allah, yakni Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi darinya sedikit pun. Sama, kurang. Bisa manen baksa dengan harga yang murah. 1
Mana dia jual dalam cerita Yusuf tu, dia jual Yusuf dengan harga yang murah ni sebab dia tak sale mahal-mahal, nanti orang tak ambil dia. Dia jual murah ni supaya Yusuf biar pergi je. Jangan duduk sini, pergi. Mana biasa Manan Bakhsin ni dengan harga yang murah, kalau begitu tak mahal, jadi melambatkan. Dia punya maksud dia ialah nak Yusuf pergi. Semua dia tuduh Nabi Yusuf ni hamba dia yang lari. Jadi sebenarnya yang cerita tu menarik, cerita Yusuf ni. Kan, waktu dia bukan buang tu. Dia letak dekat apa? Dia panggil apa, jala kan, biasa kalau perigi ada jala. Jadi jala tu macam buka lah. Jadi dia suruh Yusuf di situ. Bukan dia pergi, dia tinggal, bukan. Dia hintar semua. Lepas tu bila tengok ada orang sayar, orang yang musafir ni mari buat keluar budak tu, abang dia mendekati. Jadi abang dia ni bukannya tinggal lagu tu, tapi tahu tak, dia tengok sebab dia bukan nak bunuh Yusuf. Dia nak Yusuf ni diambil orang lain. Rancangan dia. Jadi bila Yusuf dikeluarkan daripada perigi, abang ni mari dekat. Dia kata, "Oh, hamba kita ni. Tak tahu macam mana nak." Kan, lari semua. Cari gaya ni. Walau nak jual. Lepas tu, macam mana kata? Kita nak jual berapa harga? Sikit sudah. Dia tak sikit tu supaya orang mudah ambil pergi. Dia tulis kat situ, wa kana minaz zahidin. Ada makna zuhud. Jadi zuhud ni, kat situlah maksud zuhud hak sebenar. Zuhud ni makna tidak berminat. Dia boleh ambil banyak, Yusuf harga mahal, tapi dia nak Yusuf pergi je. Wa kana minaz zahidin. Dan dia tidak rasa minat dan nak Yusuf ni pergi dari situ. Dia letak harga murah. Dia boleh tak agak mahal, tapi dia tak berminat sebab dia nak isugi. Jadi zuhud ni makna dia surah Yusuf, makna dia tak kurang minat. Zuhud mana daripada kalimah tu kita. Waktu tu bisa di rumah boleh ingat. Fa'inkan, dan jika maka jika adalah orang yang ke atasnya hak. Siapa ni? Orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu membaca, tidak mampu mengimla, membaca. Ayyumillah. Siapa dia? Dia. Uang ni berlaku kepada Yumillah. Maka hendaklah membacanya oleh walinya dengan adil. Ini sama. Dengan adil ayat ni bukan mana adil, dengan benar. Benar itulah. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi. Dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Mir rijalikum. Maka jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh digantikan dengan seorang lelaki campur dua orang perempuan. Farajulun wa imra'atan.
dari orang yang kamu redai. Dari saksi-saksi yang jika keliru maka seorang lagi mengingatkannya. Dia kata kat sini lupa. Tengok, dhalal dia ada 3 makna. Makna sesat, hilang, sia-sia. Dhalal kat sini makna lupa. Dan janganlah enggan apabila mereka dipanggil, dan jika kamu merasa jemu. Jika kamu merasa jemu boleh. Tak ada. Kenapa? Karena enggan, dan janganlah enggan. Dan janganlah, wala janganlah enggan. Siapa enggan? Saksi-saksi untuk hadir apabila idza mereka dipanggil, idza mad'u. Dan janganlah kamu merasa jemu untuk menulisnya. Baik kecil maupun yang besar, sampai batas waktu membayar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian. Waqam lebih menguatkan persaksian. Dan wa aqwamu lisyahadah, dan lebih dekat agar kamu tidak ragu-ragu. Allah tartabu. Mana dia susah sikit ni buat hutang ni. Kecuali jika jika adalah muamalah perdagangan, tijaratan secara tunai, hadirah, yang kamu jalankannya sesama kamu, maka janganlah dan tidaklah atas kamu dosa jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah dipersulitkan penulis, dan jangan pula saksi. Dan jika kamu melakukan yang demikian itu, maka sungguhnya itu adalah satu kefasikan
kebajikan terhadap diri kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah akan memberi kepada kamu pengajaran. Dan Allah segala sesuatu Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Santuk pula. Anu punya tak jadi.